Hailah Amiruddin. Lain yang orang persoalkan, lain yang anda jawab, ya. Anda ni kuat spin macam papanon juga ke meh? Tahulah korang ni sekapal. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya telah mengikuti dengan rapat jawapan-jawapan oleh Amiruddin Syari, mantan Menteri Besar Selangor, berhubung isu Selangor Maritime Gateway, terutamanya kaitan antara projek tersebut dengan tauke judi tersohor seluruh Malaysia, iaitu Tan Sri Vincent Tan. Itu pun selepas anak-anak papa dok kata ke saya, "Hey Papa Berry, Amir dah jawab lah, kau lambat, kau lembab," dan sebagainya lah. Jadi kita pun ceklah jawapan-jawapan Amir tersebut. Namun jujur saya katakan, Amir sebenarnya tuan-tuan dan puan sekalian tak jawab apa-apa pun. Atau sekurang-kurangnya Amiruddin ini jawab benda yang orang tak tanya. Macam mana tu? Yang kita tanya dia tak jawab, yang kita tak tanya dia bantai penjelaskan. Sebagai contoh, Amiruddin telah menjelaskan projek tersebut telah diserahkan kepada Landasan Lumayan Sendirian Berhad ketika zaman Azmin Ali menjadi Menteri Besar. Masalahnya, tak ada siapa pun tanya bila projek itu diserahkan ke LLSB lah, meh. Yang kita persoalkan ialah berkenaan proses Request for Proposal atau RFP yang dikatakan melibatkan 98 buah syarikat dijemput, di mana yang kelakarnya satu pun syarikat-syarikat tersebut dikatakan tidak berminat dan juga tidak menepati kriteria. Ajaib sungguh tuan-tuan. Lagi ajaib lagi bila sebuah syarikat yang bagi proposal di luar tempoh RFP terus diterima proposalnya. Dan yang terlebih pelik lagi tuan-tuan, bila syarikat berkenaan iaitu Berjaya Land dipercayai tiada langsung track record atau kebolehupayaan dalam kerja-kerja pemeliharaan dan pembersihan serta pelibaran sungai seperti mana yang dikehendaki. Itu yang kita persoalkan. Dan tambahan daripada persoalan itu, kita minta Amiruddin dedahkan senarai 98 buah syarikat yang masuk dalam RFP yang awal-awal tersebut. Apakah proposal mereka dan apa pula kriteria yang dicari oleh LLSB dan juga MBI itu sendiri. Barulah rakyat Selangor boleh tahu butirannya dan barulah ada ketulusan, betul tak? Dan sekadar tambahan, Amiruddin sempat lagi merendah-rendahkan mantan Menteri Besar Selangor yang paling berjaya, iaitu Allahyarham Tan Sri Khalid Ibrahim, dengan menyatakan projek-projek itu cuma imajinasi Tan Sri Khalid ketika dahulu, tetapi beliau tak buat. Amir, anda sedar tak yang pada zaman Tan Sri Khalid Ibrahim tu, isu banjir dengan saliran tak seteruk zaman anda sekarang ni, tahu tak? Zaman anda ni, hujan lebat sikit pun dah banjir. Zaman anda ni kan, kalau ikutkan, bukan sekadar imajinasi lagi dah, tetapi dah jadi mimpi ngeri. Anda tahu tak masalahnya? Kemudian bila ditanya berkenaan mengapa Berjaya dapat pegangan 55% saham dalam syarikat SPV yang diwujudkan, iaitu Landasan Lumayan Berjaya Sendirian Berhad, Amir menyatakan konon-kononnya ini kerana Berjaya akan menanggung kos-kos yang terlibat keseluruhannya lah. Kiranya sefaham saya lah tuan-tuan sekalian, 55% pegangan saham itu ibarat macam token lah sebab Berjaya sudi nak tanggung semua kos itu. Tetapi tuan-tuan, benarkah Berjaya tanggung semua kos ini? Macam tak betul je. Sebab kenyataan pengarah urusan LLSB sendiri, iaitu saudara Syaiful Azmin Nordin, menjelaskan pembiayaan bagi projek-projek ini datangnya daripada 3 tempat. Yang pertama, tanggungan premium tanah berjumlah 117 juta ringgit, ataupun dalam erti kata lain, tanah free lah senang cerita. Yang keduanya, hutang berjumlah 54 juta akan diterbitkan. Dan yang ketiga, pembiayaan yang akan dicari dan disediakan oleh Menteri Besar Incorporated MBI Selangor. Tak ada sebut pun Berjaya akan tanggung kos projek ini. Sampai kesudah tak ada. Ketanggungan oleh Berjaya itu masuk ke dalam bahagian pencarian biaya oleh MBI tersebut. Sebab itulah kita nak tahu berapa banyakkah jumlah yang telah dibayar oleh Berjaya kalau mereka bayar untuk pegangan 55% saham tersebut. Kenalah ada exchange of value bang. Mana boleh bagi saham free-free macam tu je. Mana boleh bagi token macam tu je bang tanpa sebarang peralihan value. Dan sebenarnya tuan-tuan, banyak lagi persoalan yang Amir tak jawab, seperti bagaimana nama beliau ada dalam senarai Board of Directors untuk Landasan Lumayan Berjaya Sendirian Berhad ini. Tidakkah ini akan menimbulkan satu konflik kepentingan nanti?
Rakyat Selangor juga mahu tahu berkenaan dengan butiran Subscription and Shareholders Agreement antara kedua-dua pihak ini yang pernah saya persoalkan dalam video saya sebelum ini, di mana kalau tak salah saya lah, Berjaya dalam agreement tersebut ada minta agar hutang mereka dikecualikan dan juga something about minta tanah seluas 100 ekar dekat Dengkil. Macam tu lah lebih kurang. Jika saya salah, minta maaf. Saya pohon Amiruddin dedahkan butiran yang betul. Bahkan rakyat Selangor mahukan pengesahan. Benarkah jumlah sebenar keluasan tanah rakyat Selangor yang terlibat dalam projek-projek ini ialah 88,000 ekar tanah dan bukannya 600 ekar saja? Ini tuan-tuan saya perolehi daripada laman web SMG sendiri ya. 88,000 ekar tu bang. Luas seluruh Kuala Lumpur ni pun campur-campur baru 60,000 ekar lebih bang. Jika Amiruddin tidak menjawab soalan-soalan yang legitimate ini, tak ada masalah. Saya faham. Beliau sibuk nak mempertahankan kerusi Sungai Tua beliau itu daripada dia ambil oleh seorang underdog iaitu Ustaz Hasnif Jamaluddin. Ataupun mungkin beliau tengah sibuk menangkis kemarahan penduduk Putih Laksmana. Ataupun mungkin dah juga kan dia tengah sibuk sakan nak saman Sanusi Makno. Wallahualam bisawab, saya pun tidak tahu. Tetapi yang penting, insya-Allah selepas 12 hari bulan Ogos nanti, Menteri Besar Selangor yang baru dari Kerajaan Perikatan Nasional Selangor, tidak kira sama ada Datuk Seri Azmin atau Dr. Ahmad Yunus Hairi atau sesiapa sahaja, akan tolong jawabkan bagi pihak Amiruddin. Dan kita harap pada masa itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, spesies-spesies macam Sani Hamzan dah tak wujud dalam kerajaan baru ini lagi. Kita tidak mahu lagi mendengar fahaman begini. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.